subjek UBSS 1032 iaitu pengenalan kepada keusahawanan, kami diberi tugasan untuk mengenal pasti usahawan yang berjaya untuk dijadikan subjek dalam tugasan kami. Oleh itu, kami telah mengambil keputusan untuk menjadikan Encik Ahnaf sebagai ikon usahawan dalam tugasan kami, yakni selaku ahli perniagaan yang berjaya. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan segera memulakan sesi temu bual kita. Baiklah, Encik Ahnaf, boleh Encik ceritakan sedikit tentang latar belakang syarikat Encik? Mungkin nama syarikat, bilangan kaki tangan dan tarikh perubahan. Okey, syarikat saya ni sebenarnya bermula daripada ayah saya. Dia buka company Housetech Engineering Sdn Bhd lah. Okey, Housetech Engineering ni masa tu ayah saya dia fokus kepada timber trusses, ada produk ABS tu. Timber trusses, prefabricate timber trusses. Masa tu kita guna license MyTech. Okey, jadi tahun buka dia lebih kurang dalam 2004. Pada tahun 2006 tu, 2006 masa tu, kejap Mi, korang dah start OT ke? Dah start OT ke? Dah start OT. Saya ada interview. Okey. Pada tahun 2006 tu, kerajaan dia tukar kepada guna steel truss ke kuda besi je. Pernah tengok tak? Okey, jadi bila kerajaan tukar guna produk steel truss tu, jadi memang teruk sikit bisnes kita orang lah. Jadi 2006, 2007, 2006 tu saya baru habis SPM. Saya baru habis SPM 2006, 2007 tu saya datang tolong ayah saya. And then 2008 tu memang company memang teruk sangat-sangat sampai kereta pun terjual, rumah pun dah tak ada rumah kan, rumah pun terpaksa menyewa apa semualah. Jadi 2000 saya balik 2007, 2008 saya belajar, and then saya balik Kelantan saya balik Kelantan 2012 tu saya buka Housetech Builder. Housetech Builder ni saya tukar sikit strategi bisnes ayah saya tu pada kita buat rumah pula. Kita buat dalam construction lah, mana kita buat rumah tu, mana sebiji rumah. Jadi nak tempa nama dalam market ni susah. Jadi slow-slow kita naik and then saya buat lepas tu sebab ayah saya ada kilang. Lepas tu kita produce butter interlocking. Ayah beli mesin butter interlocking, dan kita produce butter interlocking. Lepas tu saya buat furniture pine, and then 2016 lah kalau betulnya kita bukanlah kata start naik, kita lepas daripada struggle business tu lah. Jadi sekarang ada 4 company, empat company, dan empat company ni kita duduk bawah satu company nama Housetech Group. Boleh? Untuk mesin dan upgrade dan macam sekarang ni tahun depan insyaAllah saya akan nak buka hardware pula. Hardware benda yang berkaitan dengan rumah kan. Saya nak buka hardware. Jadi invest duit tu ataupun keuntungan tu kepada kepada bisnes supaya bisnes tu boleh lagi grow lagi. Tapi ada setengah orang dia nak cepat lagi grow. Mungkin saya ambil masa lebih kurang dalam 9 tahun lebih kurang untuk grow. Mungkin ada orang tu dia ambil loan contohnya 200,000, 300,000. Bisnes dia grow cepat. Tapi kena ingat bisnes yang grow cepat dia akan susah untuk manage. Jadi bila susah untuk manage, sebab tu bisnes tu akan cepat jatuh. Sebab tu naik. Sebab tu saya ni macam contohnya PKP. Saya company saya ni bukanlah kata terkesan, tapi company saya ni tak berapa terkesan disebabkan PKP. Sebab apa? Saya tak ada komitmen yang tinggi. Contoh loan nak kena bayar ke apa semua tak ada. Dia faham saya. Jadi kalau berkenaan dengan loan tu, you kena macam saya cakap lah, company you kena ada data. Jadi saya tak cakap jangan ambil loan. Tapi nasihat saya,
Jangan ambil loan. Kan? Setengah orang dia tengok data dia company dia boleh grow. Mana kata bila you ambil loan 100,000, company you boleh grow a million a month. Mungkin worth it. Tapi you kena ingat, dalam masa 9 tahun tu you kena percaya kepada takdir dan rezeki. Ada masa business you tak akan lancar sama. Jadi bila you ambil loan, automatik sebenarnya you akan jadi hamba pada loan tu sendiri. Cuma bila je masa tu akan datang tu je. Contohnya loan kereta, saya tu terang. 9 tahun saya buat loan sebab you kena faham, bila berniaga ni, kenapa saya suka berniaga daripada kerja dengan orang, dia adventure tau lah, dia adventurous lah. Mana kata, the sky is my limit. Contohnya, I nak gaji berapa apa semua tu, kalau I malas, tak adalah gaji. Kalau I rajin ada gaji. Tapi, dia ada turun naik dia. Jadi macam loan kereta, saya tu terang. Ada masa RM1,500 ke RM1,000 ke kita rasa sikit je. Pasal apa? Dalam akaun kita ada RM100,000. Betul tak? Tapi ada masa RM1,000 tu, RM2 tu kita rasa bernilai. Pasal apa? Dalam akaun kita tak ada duit. Faham tak? Business ni dia tak semestinya 9 tahun ke 10 tahun tu dia akan sentiasa cantik je, dia tak ada. Dia akan ada masa dia kita akan dapat akan diuji dengan macam-macam lah ujian dalam bisnes macam saya cakap tadi lah. Kadang-kadang bisnes kita drop disebabkan pekerja kita sendiri. Pekerja tak kontrol kualiti, pekerja tak jaga kualiti, automatik nama kita dengan tuan rumah tu akan tak cantik. Tapi Alhamdulillah company saya buat masa sekarang sampai hari ni masih lagi tak ada yang mana kata buat nama buruk lah. Sebab tu saya cakap terus terang, saya lagi rela rugi daripada nama saya busuk. Macam tu lah, sebab saya create Hostech ni, saya create nama tu sebenarnya. Untuk supaya bisnes tu boleh pergi sampai saya mati pun bisnes tu masih lagi hidup. Itulah cita-cita saya. Menjawab soalan tak? Ada bos, ada. Ada menjawab. Ada. Bos, adakah kalau kita macam nak buka satu company ke, kena ikut ke minat kita ke, macam mana? Macam kena ikut keminatan kita ke, atau yang kita, contohlah kita tak suka tapi kita kena pergi buat. Itu macam tu. Okey. Dia macam ni. Dia dalam bisnes ni terus terang saya cakap, dia ada dua faktor yang boleh bisnes tu bagi saya boleh pergi jauh lah. Macam saya kata tu terang, saya tak minat construction. Saya betul-betul dulu asal-asal dulu saya tak minat construction. Even masa saya habis SPM pun saya lagi prefer kerja stesen minyak daripada kerja dengan saya punya ayah. Dan terus terang saya cakap, company ayah saya ni dulu Hostech Engineering lah, sebab sekarang kita bergerak dengan Hostech Group. Saya buat sekarang Hostech Group. Ayah saya dia tinggal ni lebih kurang dalam 2012. Saya kahwin tu dia kira ni lah. Jadi ayah saya dia tinggal ke Kuda Kayu Pasang Siap bisnes tu je. Jadi saya yang cuba olah balik, buat bata, buat rumah, buat tingkap, buat pintu, buat furniture. Okey. Jadi kalau kata berkenaan dengan minat tu, asal-asal dulu saya tak minat juga. Tapi dua benda bagi saya lah. Satu memang bila you buat benda yang you minat, you buat tu kadang-kadang bukan sebab bisnes tak, tapi sebab you happy buat benda tu. Faham tak saya? You happy, itu adalah you punya passion, you punya ni terhadap barang tu, minat tu yang buat benda tu jadi hidup. Faham tak? Ada satu benda tu lagi, bisnes ni
bukan sebab minat, tapi produk tu sendiri yang boleh pergi jauh. Contohnya macam orang jual kosmetik lah. Faham tak saya? Orang jual kosmetik. Kalau nak kira asal dia orang tak minat, dia terus terang lah. Tak best pun jual kosmetik. Tapi disebabkan produk tu yang boleh pergi jauh. Jadi bergantunglah pada minat ke ni. Bagi saya macam saya balik pada asal balik. Contohnya macam saya cakap terus terang sebab saya platform bisnes saya betul-betul FB Ads. Facebook. Saya belajar YouTube, tapi banyaknya saya belajar YouTube. Saya belajar berkenaan dengan Facebook apa semua, YouTube lah banyak saya belajar. And then saya try error sampai terus terang sikit amount yang saya bayar ni sikit terus terang lah. Saya dah habis bayar FB Ads campur dengan langgar dinding, saya ingat 50 ke 60 ribu kot. 50 ke 60 ribu bagi saya sikit, pasal saya pernah jumpa orang yang bayar 500 ribu FB Ads. Nah, jadi sekarang bukanlah saya kata saya ada knowledge, sekarang saya boleh cakap you bagi tahu apa business you, I boleh susun macam mana nak buat strategi marketing untuk you punya business. Sebab tu saya cakap last kali dia back kepada knowledge terhadap produk tu. Kalau you tak ada knowledge, you business apa pun memang tak boleh nak pergi jauh. Jadi terutama dalam construction, sebab dalam construction you ada part knowledge terhadap produk ataupun material. You kena ada knowledge, you kena belajar. Kalau betul tu sekarang you kena belajar, macam saya kena belajar engineering ataupun kena belajar engineering ataupun kena belajar dengan market tu. Kalau you tak ada knowledge dalam engineering, okey lagi. Pasal apa? You boleh hire engineer untuk ni, tapi make sure you punya company strong lah untuk hire engineer. Betul? Jadi secara automatik finance you kena strong lah. Betul? Jadi untuk you buat secara persendirian, bisnes tu secara persendirian, mana kata you masih lagi tak boleh nak hire engineer. Jadi you kena ada knowledge terhadap produk tu. Mana kata you kena ada knowledge terhadap you punya produk. Terpulang sama ada produk you atau rumah ke, bedak ke, basikal ke apa semua, you kena ada knowledge terhadap produk tu. Jadi bila you ada knowledge, sebenarnya dia akan increase you punya self confidence untuk bercakap.